إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام أصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifkan sallallahu alaihi. Qala Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun. Situ. Maka dipaham. Maka dipaham situ. Buku awal tak sama persoalan. Sama. Soalan 82. Maka dipaham ni lain ni. Tak lama. Maka murad. Ni apa-empat ni. Muka surat pun dikhilaf. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, maka murad mana dikendaki dengan dijadikan itu zahir. Dengan dijadikan itu mana zahirkan maksudnya. Maka terkala sempurnalah kejadian Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada alam syahadah ini, maka dijadikan daripadanya itu akan segala alam yang lain. Maka adalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil bapa segala arwah, abul arwah. Seperti Nabi Adam alaihissalam bapa segala tubuh. Sabda Nabi Islam, ana abul arwah wa adamu abul bashar. Aku ada bapa segala roh dan Adam itu bapa segala tubuh. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan ikut kehendak dia, mana boleh. Ya. Fa'alu lima yurid. Dia nak buat apa dia boleh buat. Nak jadikan insan itu daripada air mani boleh. Nak jadikan insan daripada tanah pun boleh. Nak jadikan daripada tulang rusuk pun boleh. Nabi Adam alaihissalam tak ada apa contoh. Jadi begitu tuan jadi. Ya. Siti awak dia pun tulang rusuk. Kita bahasa daripada air benih. Nabi Adam pula daripada tanah. Ya, dia nak jadi daripada nur, daripada apa ikut dia lah. Tak siapa boleh bangkang. Itu hak besar Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat secara keseluruhan dijadi pada nur. Ada malaikat yang dalam hadis dijadikan daripada tasbih. Ya, kita tasbih subhanallah. Satu tasbih itu jadi apa? Malaikat minta ampun kepada musabbih. Dan ada malaikat dijadikan daripada qitatul ma', mana air wudu itu. Ya, kita ambil wudu, air itu jatuh, air titisan tu Allah Ta'ala jadikan malaikat. Minta ampun kepada mutawaddi, mana orang yang ambil wudu. Itu hak dia. Ya, tak ada siapa boleh campur tangan. Itu kata Tuhan. Ya, bila Tuhan dia buat, tak ada siapa boleh campur tangan. Dia buat tak ada kongsi-kongsi kan. Itu dia antara Tuhan. Waktu ada satu cikgu sekolah dia pening kepala. Dia kata saya tak boleh mengajar apa pasal. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan orang kafir itu orang beriman kan? Habis dia jadikan orang kafir itu kafir, lepas tu dia masuk neraka. Tak zalim ke dia? Ya. Kalau tuan nak jawabnya dia kan, Allah Ta'ala jadikan orang kafir itu kafir, kenapa tak jadikan Islam? Dijadikan kafir, lepas tu dia masuk dalam neraka. Tak zalim ke dia? Jangan jawab. Saya pun jawab, itulah Tuhan. Oh lagi dia pening. Itulah Tuhan dia. Oh dia tak faham, pening kan dia.
Itulah Tuhan. Mana Tuhan dibuat fa'alu lima yurid. Apa dia nak buat, dia buat. Tak ada siapa boleh bangkang. Itu makna kuasa besar daripada dia. Habis zalim, tak zalim, itu hak dia. Hak dia ikut andai dia, tuan. Jaga tu. Kita ada 10 lai baju atau kain seluar. Kita nak pakai, kita nak bagi orang, kita nak buat kain buruk, ikut kita lah. Begitu punya. Kan? Jangan dia adjust barang orang lain, disilap buat, tu zalim. Kita pinjam barang orang, tapi Tuhan kata jaga yang baik, kita buat kepala kita tu, tak boleh. Tu zalim hak orang. Bila hak orang, kita kena ikut cara dia, jangan kita zalimi dia. Adapun Allah Ta'ala jadi kita hak kita, tu hak dia, tak ada siapa boleh campur. Di sinilah kita memandangkan benda ni, kita rasa syukur dan gerun. Syukur sebab Tuhan beri kita iman dan Islam. Gerun kalau dicabut, na'udzubillah. Orang kafir tu dia tak bagi, tak pun tak ada komen, nak bawa mahkamah mana. Tapi sebab-sebab tu ada lah, kan. Yang dia kufur, dia degil, dia kepala, dia tak ikut perintah macam-macam. Itu ada antara sebab ni. Sebab Rasulullah SAW dia adalah Nabi sebelum dibangkitkan Nabi Adam lagi. Nabi setelah awal lagi. Ada pun Rasul atau kendian. Rasul ketika umur 40 tahun baru diutuskan risalah kerasulan. Ada pun Nabi sebelum Nabi Adam lagi. Dan kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi qaddasallahu sirrah, di dalam syarah Fususul Hikam, dia kata maka adalah roh segala jasad itu satu jua. Roh segala jasad satu jua, hanya sahaja yang berbilang itu nafas jua, dan nafas itu yang mati. Bermula roh itu tidak ia mati, kena berdiri dengan hak kita Ta'ala pada sekalian pekerjaan dia. Intaha habis kalam dia. Mana roh itu asal nisa, satu mana asal daripada nur Nabi SAW, roh Rasulullah SAW. Itu Tuhan jadikan dia perancaran dia itulah. Cara mana dia jadi terserah kepada dia lah, hak dia. Dan tetapi adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa segala alam dan segala asyak, segala satu, dan hayat kehidupan keduanya, kerana ia asal kejadian sekalian alam ini. Itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mesralah ia pada sekalian alam ini seperti mesra air dengan tumbuhan. Fafham fa innahu muhim. Dia kata faham betul, dia benda penting ni. Takut silap faham kan. Silap faham kan dia kata dia Nabi lah. Dah ada nur Nabi kita lah Nabi kita. Nur Nabi daripada Tuhan, daripada kita dia Tuhan lah. Dia babas kan. Cahaya matahari itu daripada mana? Cahaya matahari. Kita duduk kat rumah kan tadi. Rumah dulu kan. Sebelah belakang rumah tu tepi bukit. Belakang bukit tu tempat naik matahari. Bila kita buka jendela je, tengok sinaran cahaya tu masuk. Kita tengok aja cahaya, kita kata wah matahari dah terbit. Kita tunjuk kat cahaya tu, tu matahari dah terbit. Tu matahari ke tu? Tu kan matahari sana. Tu cahaya. Jadi kita tengok pada cahaya, terus fokus kepada diri matahari. Sebab dia rangkaian. Mana cahaya matahari bukan lain daripada matahari, tapi bukan dia matahari. Dia bukan matahari, cahaya tu matahari sana. Rangkaian. Dia bukan cahaya tu hakikat matahari kan. Tapi dia tidak lepas daripada matahari. Itu maksudnya lah. Yang kita tengok dalam cermin lah tuan-tuan ni. Gambar kita dalam cermin tu tidak lain daripada kita, tapi bukan kita. Gambar dalam cermin tu bukan kita dan gambar dalam cermin, tapi dia tidak lain daripada kita. Maksudnya tak adalah kita tengok dalam tu gambar kita tengok beruk kan. Pasal pula lain pula rupa. Jadi maknanya cahaya matahari. Begitulah sini nak mudah faham. Dia bukan matahari. Kemudian kata Syekh Masyaikhuna, berkata Syekh daripada segala Syekh kami, Qutbuz Zaman Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu anhu. Ini mufti kerajaan Madinah tuan. Mufti dan ulama besar, wali besar. Dekat Samaniyah. Di dalam selawatnya yang bernama Al-Minhah Al-Muhammadiyah
al-fuzati sari sirruha fi kulli zarratin ha'u hayatul alam allazi minhu mabda'uhu wa maqarruh. Yang ini adalah nama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Ahmad asal itu. Dia di atas dikenal dengan Ahmad, sini dengan Muhammad, ya. Bermula alifnya itu menunjukkan atas, ya, mesra rahsia zat Ahmad tu, alif zat, ya, itu pada tiap-tiap zarrah segala alam. Itu semua mengadi isyarat huruf. Dan ha itu Ahmad, alif ha mim dal. Ahmad itu menunjukkan dia atas keadaan itu hayat. Ha mana hayatun, ya. Dan kehidupan segala alam, ya, segala alam asal daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada nur dia, dan daripadanya dan juga permulaan, dan kepadanya juga kembali, ya. Intaha bil kalam. Dan yang keempat, daripada segala martabat tanazzul zat itu ialah martabat alam arwah. Yang keempat, martabat alam arwah, alam ruh, iaitu sunyi daripada bersusun. Lagi keadaannya itu terhampar luas, iaitulah hakikat segala ruh yang zahir ia atas segala zatnya dan seumpamanya. Ini bagian martabat arwah, alam arwah. Ini apa cara para arifin billah mengkontakkan, connect diri dengan Tuhan dengan cara memandang yang alam-alam ni, ya. Asal yang nampak apa akhirnya dia je lah. Ya, yang nampak akhirnya dia saja menyusun muat segala-galanya. Dan yang kelima, daripada segala martabat tanazzul itu zat, ialah martabat alam misal namanya. Artinya itulah segala perkara yang dijadikannya berupa yang halus, yang tiada melima bahagi. Mana sebelum peringkat tu dipanggil alamul misal. Dan keenam ni, daripada segala martabat tanazzul zat ialah martabat alamul ajsad namanya. Artinya segala perkara yang dijadikan berupa lagi kasar, yang menerima bahagi, ya, boleh dibahagi, dijuzukkan. Yang ketujuh, martabat daripada segala martabat tanazzul zat ialah martabat yang menghimpunkan bagi segala martabat ini, yang enam dahulu. Dan dia telah martabat tajalli, dan libas yang akhir ialah martabat insan namanya, ya. Maka inilah dipanggil 7 martabat secara ringkaslah. Membagi martabat 7, kan. Martabat 7 ni kita apa? Dia mengolah akan cara pemandangan arif billah, ya. Dipandang oleh ahad satu, tak ada kosong dia, kan. Itu maksudnya. Jadi nak mendekatkan lagi pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lebih terang. Dengan makna dia akan pergi kepada penghapusan ru'yatul khalaiq, ya. Pemandang makhluk itu akan hilang dengan sebab kita memandang semua kebesaran, keagungan, penyusunan daripada dia satu peringkat ke satu peringkat. Maka inilah 7 martabat. Pertama daripada ni itulah dipanggil tiada zuhur, tiada nyata. Dan itulah 6 yang tinggal kemudian itu martabat zuhur, ya, dia nyata. Dan adalah martabat yang ketujuh itu apabila naik makrifat orang yang mempunyai martabat yang ketujuh ini, dan zahir padanya sekalian martabat yang 6 dahulu itu serta luas makrifatnya, maka dikatakan akan dia insan yang kamil, mana insan yang sempurna. Yang ini manusia yang sempurna, melainkan bagi orang yang menghimpunkan akan sifat jalal dan jamal. Dan dia adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah menyudahi ia daripada segala nabi. Nabi itu jalal, jamal, ya. Tapi jalal Nabi, jamal Nabi, jalal Rasulullah SAW tak sama dengan jalal jamal Allah Ta'ala. Sebab kita ada hakikat, ada majaz, ya. Itu Wahabi dengar kita kata jalal jamal Nabi mulia. Jalal dia kata lillah.
Jalan tu bagi Allah Ta'ala, kita pun tahu semua hakikat dia. Semua makna sini majaz sandaran dia. Menunjukkan bahawasanya ada dua benda. Dia ada satu hakiki, satu majazi. Ada macam tu. Kemudian nuqtah, artinya apa? Ini satu perkataan yang dimaksudkan dalamnya setelah sudah engkau ketahui daripada sekalian yang tersebut itu, yakni daripada bahawasanya segala perbuatan itu adalah perbuatan dia, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gerak kita jalan ke semua daripada dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Di perbuatan kita bergerak, duduk, bangun, bercakap, melihat, mendengar adalah hakikat semua minallah, sebab tak ada satu benda boleh terlepas dari Tuhan. Bermakna ketuhanan, misi semua benda terikat dengan dia. Kalau ada benda terlepas dari dia, maka batal makna ketuhanan tu. Bila batal makna ketuhanan, jawab dia tak ada satu pun makhluk boleh wujud. Sebab yang boleh mengeluarkan dari tak ada kepada ada ialah zat yang bersifat dengan ketuhanan. Jadi sekarang makhluk sudah ada, bermakna sabit dan wujudnya zat yang bersifat dengan ketuhanan. Bila bersifat ketuhanan, makna semua terikat, tertambat, bergantung dengan dia. Cuma dalam kita mendekati itu ada berbeza. Ada orang memandang keterikatan makhluk dengan akidah. Dia yakin bahawa semua makhluk, sebab nas Quran, hadis sahih semua ada. Ada orang dipandang dengan ainul yakin, ada hakul yakin. Dalam memandang keterikatan dia banyak pesen. Ada dengan kuat pandangan, lagi terang, ada lagi terang. Terlampau terang, sak hilang terus, tak ada dia. Dan dalam pandangan syu'ur qalbi dia tu, bukan pandangan luar. Luar ni nampak dan ni dalaman itu. Sebab yang makrifat dalam, bukan luar. Bahawa segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala, dan tiada bagi hamba itu sekali-kali punya perbuatan. Bagi kita tak ada sekali-kali punya perbuatan ai hakikatan pada hakikat. Dia macam bayang kan, kita berjalan, bayang kita bergerak. Nampak bayang kita bergerak, dia bergerak sendiri ke dia terikat? Dia terikat dengan kita kan. Kita berhenti, dia berhenti. Tapi secara zahirnya nampak dia bergerak. Hakikat di mana kita tergantung. Sebagaimana bayang tu tergantung dengan Tuhan dia. Kita nak bagi mudah faham sikit je lah kan? Kita dengan Tuhan lagi lah tak terlepas. Keterikatan kita dengan Allah tidak terlepas walau satu saat pun. Kul kullum min indillah, katakan semua itu dari Allah Ta'ala. Ni faham jelas lagi terang bila dia faham makna ketuhanan. Dia akan terasa kan? Bukan etikat, dia rasa. Dia berjalan tu gerak dari Tuhan, dia duduk, dia bangun, dia rasa dari Allah Ta'ala. Sampai peringkat tu barulah dia masuk dalam senarai orang ahli marifat yang sebenar. Barulah dia selamat daripada afat penyakit-penyakit dalaman. Sebab apa? Tidak ada ru'yatun nafs, memandang akan diri kan? Dia pandang diri dia benar. Hakikat ilmu dia akan pergi pada mana? Ada ia, tiada engkau. Tu hakikat dia. La haula wala quwata illa billah. Tak ada haul, tak ada kuah, melainkan semua dengan dia. Nampak jelas bila dibukakan hijab dan makrifat. Kalau tak terbuka, dikelam lagi, tu yang bahaya kan? Selagi dia nampak, dia gelap. Tiada sekali-kali hamba itu punya perbuatan dan segala asma', ya sekalian asma'ullah, dan segala sifat sekaliannya sifat Allah jua. Ini yang ada makhluk itu dipanggil mazhar wujudnya jua. Semua makhluk dipanggil mazhar. Apa mazhar? Mahaluz zuhur, tempat nyata. Kalau kita tempat nyata apa? Cermin. Semua makhluk ni cermin. Mir'atul wujud. Cermin kewujudan Tuhan. Daripada pandang makhluk, nampaklah dia. Dalam kewujudan makhluk sekalian ni, terang benderang kewujudan Allah Ta'ala, sifat-sifat kesempurnaan dia. Itu makna kata ada. Yang dikatakan sebenar-benar ialah dia. Ada sebenar-benar adalah dia. Adapun ada kita ni bayangan saja. Wujudku bayanganmu kan. Dia ada lagu sufi itu, wujudku bayanganmu. Mana kewujudan semua makhluk ialah membayangi kewujudan Tuhannya. Bukan dia hakiki tak. Allah. Sebab ni kalau terbuka nanti dipanggil lazat yang paling hebat.
Nikmat paling hebat itu bila terbuka antara engkau dengan dia, teman. Itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar dalam dunia ni, tuan, bila terbuka engkau dengan Tuan punya dunia ni, tuan. Ya. Kalau tak terbuka, dia musing dan tak kenal Tuan. Ya, itu masalah besar terhijab. Lepas tu dia perlukan kepada apa? Ya, alat untuk menyuci benda itu. Pertama, alat paling besar apa? Kasratuz zik, kena banyak zikir. Kalau dia tak banyak zikir, dia tak terbuka jalan dan dia tak terbanyak ingatan bertuan, dia ingat pada benda lain. Zikir makna apa? Ingat. Zikir makna apa? Sebut. Zikir makna apa? Tawajuh. Zikir makna apa? Murakabah. Zikir makna musyadah. Banyak makna peringkat ni. Ya. Jadi bila kita tak zikir, makna tak ingat dia, ingat siapa? Ingat makhluk. Mana besar makhluk dengan Tuhan? Ya, mana besar makhluk? Kita tambat hati dengan makhluk yang tidak ada nilai, kan? Kita tambat hati kepada Khalik, pemilik segala-galanya. Itu satu kesalahan besar. Waktu dia nak kita Tuhan ni fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap napas dan tiap-tiap kelipan mata dengan Allah. Selama ni kita tiap-tiap napas dengan makhluk. Sampai tak ada larat teruk tak teruk, dalam semayang pun bawa makhluk lagi. Habis. Dalam semayang bawa makhluk lagi. Dia kiam dengan cerita dia, dia rokok dengan kerja dia, dia tidak kat pejabat dia. Ya, dia sujud kat dapur dia. Dia sujud kat dapur, kan? Dia baca Fatihah, dia round pergi KL. Mengayau dan semayang. Itulah semayang itu. Semayang macam ni nak terima kan ni. Ni rupa semayang nak terima. Masuk longkang jawab dia. Aqimis salat li zikri. Dirikan semayang untuk kau ingat dan menghadap aku, tuan kata. Mana dalam semayang tidak dibenarkan sama sekali kita mengingat selain dia. Yang kita dah lakukan selama ni, apa yang kita buat dengan Tuhan. Allah Maha Besar, rupa lain yang besar. Wajah tu aku hadapkan diriku padamu, rupa tempat lain yang menghadap. Bila dia baca wajah tu aku hadap, tiba-tiba kita tak menghadap, Tuhan kata kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Tak berat, tuan, dalam semayang kena bohong dengan Tuhan. Kalau tak semayang, tak semayang, kalau kita tempat tiket dia humban dalam neraka. Ini kita cerita yang semayang ni, rupa semayang kita. Ya, jangan sangkau ini, kan. Ini benda-benda nak bawa kepada semayang hakikat yang sebenar ni. Bila kita tahu daripada dia, gerak daripada dia, maka karamkan kita dalam semayang. Angkat dia takbir, karam dengan dia. Kita rokok terasa dari i'tidal semua daripada dia, kan. Bau sedap. Ya, lazat bila kita terbuka dengan Malikul Muluk, raja segala raja. Ya, kita pergi dekat apa? Istana nak jumpa raja. Baru dapat banyak projek. Ini dia jumpa istana, orang pergi jumpa raja, dia berbual dengan jaga. Berbual dengan jaga apa dapat, dan ya, jaga tu kuli dia je. Begitulah kita. Ya, berkawan makhluk ni semua hamba, kan. Kita nak Tuhan dia, pemilik segala-galanya. Dia paling hebat, dia paling kaya, dia paling sempurna. Ya, kalau kita Tuhan, dia paling hebat, paling cantik, paling segala-galanya, tak jatuh ke hati, kan? Confirm jatuh. Tapi bila dia kenal, baru dia akan jatuh hati. Sebab perlu mengenal supaya tambatkan jatuhnya hati. Wajib kita menjatuhkan kecintaan hati kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, bahaya besar. Dia tak boleh berjalan, dia jam. As-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak berlaku melainkan dia fana, lenyap. Dan fana itu syarat untuk mahabbah. Ya, tak masuk mahabbah melainkan ba'dal fana. Dia tu fana boleh masuk, kan. Ya. Habis. Allah. Jadi semua makhluk ni dipanggil mazhar. Ya, mahaduz zuhur, tempat zahir terang bagi wujudnya. Sebab tu kalau kita pandang pada mazhar, cermin tak nampak, tak ada masalah. Tak ada masalah, cermin tu tak kena lap balik, entah ni. Begitulah bila kita pandang saja kepada pokok kayu kayan, tak nampak dia, berat, entah. Ya, pandang langit mesti nampak Allah Ta'ala. Pandang laut mesti nampak Allah Ta'ala. Mana saja dijatuhkan pandangan dia. Ya, itu dipanggil nur. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi amami, semua tu Nabi tu hadis sahih. Ya Allah, jadikan dalam kalbiku nur, itulah benda dia. Ya, dalam mata pandanganku ada nur
pendengaran ku nur, depan aku nur, belakang aku nur, kiri kanan atas bawah, dan besarkan nur bagiku. Itu doa Rasulullah SAW. Ya, nur. Perjalanan kita ni perjalanan makrifat, perjalanan nur kan, bukan perjalanan jasad kan. Jasad kita ni tak layak nak pergi mana, layak dia las lubang lahat dia tu. Yang nak berjalan ke Tuhan tu hakikatul insan, hakikat diri manusia, ar-ruh nama dia, atau diberi nama dengan berbagai nama, qalbi, syarab, fuad, sir, macam-macam nama dia, mengikut maratib, mana martabat kesampaian dia. Semua ada dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena jaga dia sungguh-sungguh, sebab dia layak untuk masuk dalam istana makrifah dengan Tuhan. Dengan syarat kita siapkan dia betul-betul, bersihkan dia, cantikkan dia, hiaskan dia, pakai pakaian uniform dia, bahawa dia benar-benar masuk dalam mahlijai makrifah. Seorang tu dah dapat dah surat undangan daripada Sultan untuk sampai, tapi dia tak buat persiapan. Yang dileka je orang dah pergi, dia tak pergi, rugilah. Dia dapat undangan dan dibenarkan, tapi dia tak usaha. Sebab kalbi insan, hakikat dia, kita boleh mendapat benda ni, tapi kita sengaja zalimkan dia, kita kotorkan dia, kita jauhkan dia, kita gelapkan dia, habislah. Sebab kena cuci kan, dan biar dia bersih balik. Sebab dia ni dah pernah menghadap, hakikat diri kita dah pernah menghadap Tuhan, dan dah pernah ikrar dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kan? Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Ketiga mana tu? Tu ketiga hakikat dia, tak ada sangkar lagi kan. Alam zarri nama dia. Ya, kita dengan dia dan rohani kita, jasad tak ada ni. Ya, ketika tu dia bersih, unsur nafsu tak ada di situ, unsur syaitani tak ada, unsur duniawi semua tak ada. Sebab tu dia bersih. Tuan teguh sekali dia jawab spontan ni. Alastu bi rabbikum qalu bala. Serentak semua jawab. Roh orang Islam, roh orang kafir semua jawab sama. Tapi Tuhan turunkan kat dunia ni, pasangkan sangkar jasad kita ni, yang bagai-bagai warna, bagai rupa, bagai saiz ada, macam bentuk ada, dia pun uji dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu, macam habis kan. Yang tersengit terbalik, tertonggeng, tertiarap pun ada macam-macam. Ya, jadi hikmat dia adalah utuskan balik Rasul membetulkan keadaan balik, atau datang tarik balik, bersihkan balik. Ya. Sebab dah tinggal sikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, yang syukur Tuhan tinggal sikit tuan-tuan, yang banyak kufur dengan Tuhan, wala'azabillah. Sebab dia tak kenal asal dia. Tu kena mengenal asal diri kita. Mana asal diri kita ni ada telah mengenali dia, kembalikan balik supaya kita kenal balik dia. Ya, itu maknanya. Dan bahawasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan daripada nur zat Allah Ta'ala. Nur zat, bukan makna Nabi itu adalah juzuk zat Tuhan, bukan. Ya, macam matahari tadilah, pancaran nur matahari, bukanlah cahaya itu diri matahari kan. Itu semua makhluk Tuhan jadikan dia daripada nur zat Allah Ta'ala, dan sekalian makhluk dijadikan daripadanya, daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah asal kejadian dan hayat kehidupan segala makhluk dan sekaliannya. Ya. Maka sahagianya bagi orang yang menghendaki ia akan bahawasanya hasil baginya pembendaraan, dipanggil anwarun ilahiyatun, segala nur-nur dibangsakan kepada ketuhanan, nur ilahi, dan segala khazanah rabbani, segala khazanah dibangsakan kepada ketuhanan yang tertaruh di dalam khazanah hati. Tengok tuan, padahal hati kita ni tahu kata dia boleh pergi tuan. Ya, sebab kadang-kadang ilmu disebut dalam hati kamu tu ada apa? Arash, dalam hati kamu tu ada apa? Kursi, semua dia kata itu. Maksud dia apa tuan? Bukan arash duduk atas masuk dalam. Mana dia boleh idrak, dia boleh pak tu buka. Dia tuan buka kan hijab pun boleh nampak, dia boleh tangkap. Macam cermin lah. Cermin kita lock dia bersih, dia tunjuk kat mana? Kat kereta masuk dalam. Dalam cermin kau ada kereta, ada rumah. Jadi tak payah beli rumah, beli cermin ni. Maknanya apa? Dia boleh tangkap segala-gala, dia boleh tangkap. Mana kita arahkan dia boleh tangkap. Dengan syarat dia tu je. Sekarang kerja kita bersihkan dia, lap dia, gilap dia, polish dia betul-betul. Lazat dia, mana disuruh nampak terang. Ya. Nah, itu balik pum, di murakabah, tawajuh ke arah, terbuka arah macam tak tawajuh ke terbuka sana. Dia duduk dia wukuf je, sap terbuka kat mana orang semua dia tahu. Ya.
Dan kalau disuluh kat kalbi orang pun tembus tuan. Itu syarat dia sendiri bersih. Ya, dengan syarat dia sendiri bersih. But man arafallah la yasru alaihi syai'. Siapa yang betul-betul kenal Tuhan, bermakna kalbi dia sudah memancar nur makrifat, tidak ada satu pun tersembunyi bagi dia. Pum, terbuka. Ya, terbuka kan. Itu panggil kashfil basar, kashfil sama, macam mana berlaku. Sayyidina Umar kan pernah satu hari dia khutbah. Tengah baca khutbah di atas Sariyah. Ya, kalau Ghazwah ni perang besar, kalau Sariyah ni tentera peninjau. Dalam 300 orang lebih. Jadi keadaan ketiga di antara tu, strategi ketiga itu musuh dengan tentera Islam yang peninjau di antara ni, memang dia punya strategi besar, dia kena naik ke atas bukit. Tiga tu. Jadi Sayyidina Umar tengah khutbah, dia berlaku kashfil basar. Tuan bukakan hijab basar, nampak terang dia. Ya, jadi dia seru daripada atas mimbar dia. Al-jibal, orang sana dengar, itu kasyaf sama, kasyaf pendengaran. Tuan buka sejauh-jauh Sayyidina Umar bertembuk atas mimbar, dia dengar sana. Ya, lagi kontek tak payah pakai handphone ni, jimat belanja. Tak payah boleh handphone, dia sawan ni. Ya, al-jibal semua naik bukit. Yang sini pula turun nampak sap. Oh, lagi dahsyat. Sebab apa nampak tu? Sini bersih. Tu je. Cermin dalam keadaan bersih, tempat terjadi bersih, terang habis kan. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, dan kitab ni ada kan? Awal kali tuan-tuan buka khutbah kitab ni, ada awal-awal kali, wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Ya, antara bukakan bagi segala para awliya ni akan segala hakikat sesuatu. Ya, dengan syarat apa tuan? Dia bersih. Cermin hati tu bila dia bersih, dia tuan itila' atas kalbi dia. Wa tala'ahum haqiqatal asya'. Tuan buka bagi dia segala hakikat sesuatu. Ya, maka kata Imam Ghazali, para awliya bila tuan buka apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi semua terbuka tuan. Ya, terbuka habis. Tu. Kita pun nak buat eksperimen kajian, para wali di Sulu je nampak terbuka terus. Ya. Musuh pertama dia tu kan, wa azakahum lazzatal mahabbah. Tuhan bagi dia zauq, rasa mahabbah, lazat mahabbah, lazat rindu dengan Tuhan. Kemudian wa atala'ahum haqiqatal asya'. Dan Tuhan itila' atas kalbi dia, Tuhan buka segala hakikat minal ardi was sama'. Daripada bumi dan langit terbuka. Ya, kita pun nak terupung-terupung di Sulu sak terbuka terus. Sebab apa? Dalam ni ada. Tu je penting. Semua tuan-tuan boleh kan? Ya, boleh berlaku benda tu. Sebab apa? Semua ada kat kita ni. Ya, itulah rahsia dia, sir roh. Roh dia boleh tangkap. Ya, alam roh dia boleh tangkap habis tu. Dia masalah kita alam roh dah tertutup. Dengan apa? Nafsu, dengan apa habis tu. Dia gelap. Ya, dia sampai peringkat sebut nama Tuhan, ngap dia ada getaran. Nanti dia masuk. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Pum, getaran jalal jamal dia berlaku. Sebab tu kena apa? Pusing kau air, kena kasratuz zik. Kena banyak zikir. Dia zikir banyak, dia akan pergi kepada apa? Istighalul qalbi ma'allah. Hati dia akan istighal dengan Tuhan. Dan bila istighal hati kuat dengan Tuhan, maka Tuhan hadiahkan dan lazzatul zik. Tadi kata dapat lazzatul zik, lazzatul mahabbah dia dapat. Bila dapat dia kelazatan zikir dengan Allah Ta'ala, maka tiga itu apa? Tuhan beri dia satu lagi, asyik. Asyikani wa asyiktuhu. Dia asyik dengan aku, aku asyik dengan dia. Mana manusia tu asyik dengan Tuhan, dapat lazat, dia asyik kan? Asyik tu, aku asyik, mana aku membalas keasyikan dia. Ya, bila dapat sampai asyik betul, rafa'tul hijab. Aku buka hijab habis. Itu buka hijab. Itu buka hijab kat mana? Sum terbuka kan. Ya, terdapat hijab. Bila terbuka saja hijab, sirtu mu'aliman. Jadilah aku mengajar di sini. Itu ilmu laduni. Itu susunan dia tu. Yang pertama apa? Kasratuz zik. Banyak zikir. Kalau zikir tak banyak, no way tu jalan. Sorry. Ya, kalau zikir tak banyak, sorry. Tak terbuka kan. Ya. Ingat zikir, ingat menghadap. Banyak kepada Tuhan ke banyak pada makhluk? Itu masalah. Dia banyak makhluk. Ya, lagi tak senonoh dalam semayang tempat Tuhan dahat sebab dibawa cerita makhluk lagi. Oh. Itu berat tuan-tuan, kena malau minta ampun dengan Tuhan. Dah berpuluh tahun kita punya kedudukan macam tu. Kan? Belum rokok kan dah terbarai kan, betul.
belum rokok ni. Allahu Akbar, baca Fatihah surat dah ada orang. Belum rokok lagi. Macam mana kita nak kata kita hebat? Sembahyang belum rokok satu rakaat tak selesai. Satu rakaat kalau dapat betul-betul dia tawajuh, betul terbuka hijab dengan Tuhan, masya-Allah. Dia punya dahsyat. Sebab tu dia kata salatun mi'rajul mu'min. Sembahyang mi'raj. Apa makna mi'raj? Urujul qalbi ila Allah. Tempat ternaik kalbi kita pada Tuhan. Baru dia dapat sempurna farah, itulah apa? Kegembiraan dia. La yakmalul farah billah hatta yakhluwal qalb min mahabbati ma siwahu. La yakmalul farah, takkan sempurna keseronokan, kelazatan, nikmat kita dengan Tuhan hatta yakhluwal qalb, sehingga kosong kalbi dia min mahabbatin ma siwah. Sehingga kosong daripada mahabbah ma siwah pada makhluk. Batu pamadamal abdu muta'allikan bi syai'in minas siwah. Selama mana hamba itu hati dia muta'allikan bi syai'in, bertakluk, terikat, tertambat, rindu, kasih dengan selain Allah Ta'ala, fala yakmulul farhu, maka takkan sempurna farah, kegembiraan dia billah, wala yatimmu, dan takkan sempurna tana'umihi bi zikrillah, bertana'um, bernikmat dia dengan zikrullah. Mana nak nikmat dengan zikrullah, pertama sekali kosongkan tadi. Sebab tu dalam adab zikir, sebelum dia ada adab, sedang dia ada adab, lepas dia ada adab. Banyak dalam zikir dia kena datang awal, tu adab dia. Duduk, istighfar, tawajuh hati ke Tuhan. Bos tak zikir sedap. Ini orang zikir setengah pun nak masuk terkejun. Datang lewat pula, datang nak makan di ujung pula. Lagi tak senonoh akal. Nak menghadap Tuhan awal lagi datang. Siap betul-betul. Dia siapkan kalbi kita untuk menerima pancaran daripada dia. Baru dia cantik kan. Tu adab zikir. Ni dah ujung, tengah dia datang zikir. Tekan boleh. Dengan zikir ni dia punya. Kita kalau tak beradab dengan Tuhan, macam mana kita nak adabkan futuhat? Benda ni bukan kecil dan pembukaan bukan buaan dengan bawah ni. Malikul muluk, raja segala raja. Sebab kena kemas betul-betul. Habis. Allah. Dan ada pun kaifiat tu ada pun kaifiat bimbang. Apa bimbang? Istighal. Tu kata istighal, memberikan tumpuan, masyghul. Kaifiat dia dengan mentauhidkan Allah Ta'ala ilaha, seperti bahawa engkau lihat akan tiap-tiap gerak dan sukun, tiap-tiap gerak dan diam, kita latih pandang, dan tiap-tiap kalam berkata dan sukut, hanya sekaliannya itu terbit daripada Allah SWT. Kita rajau hati, sebab tu terbit dari dia. Sebab tu kita asak tapak dia, Allah, 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 Allah. Itu zikir. Dalam kalbi jangan putus. Bila Allah, Allah semua dia, bermakna semua dia lah. Yang hakikat, yang menggerak kita bercakap, dia. Hakikat mana yang menggerakkan kita semua, dia. Semua-semua dia. Akhirnya insya-Allah terbuka lagi terang pembukaan kalbi tadi. Kita lap cermin sekali, tegang sikit, lap lagi tegang, rajin lap lagi tegang kan? Sampai dia bercahaya, berkilat, memancar dia. Maka seronoklah kita melihat menggunakan cermin yang sangat elok terang. Begitulah kalbi ni. Dia terang sangat, ya Allah, masalah dia tak terang, dia sama gelap dan sama ada daripadamu atau daripada lain daripadamu. Semua begitulah perbuatan dari dia belaka. Dan bersungguh-sungguh engkau daripada yang demikian itu pada sekalian waktumu, hingga tahqiqlah engkau dengan yang demikian itu dengan rasa zauq dan kashfin. Sebab mengenal Tuhan secara khusus ni, marifat yang khas ni dimengenal bizauq wa kashfin. Zauq, wujdan, syuhud, iyan, semua tu. Maknanya dalam pengenalan ini tidak ada makhluk dalam pandangan mereka. Sebab tu tauhid am di bawah. Sebab dia masih ada lagi makhluk. Kita mengaji sifat 20 kan. 20 sifat tu, dua je dia punya dalil. Dua lapas je. Apa dia? Wujud Allah Ta'ala, mana dalil? Kidam, bakat, sampai kaunuhu mutakaliman. Apa dalil? Dua patah je. Hudusul alam. Apa panggil? Baharu alam.
Mana kita memandang pada alam menunjuk mana hati kita masih lagi nampak alam, sebab dia duduk bawah lagi. Yang naik ni alam dah tak ada, dia nak buang. Tapi kena lalu tu dulu supaya kita mantap akidah. Bila kenal dah boleh beza siapa dia, siapa kita. Okey, sekarang lain kedua masuk jalan pendekatan. Ya. Jalan tadi jalan kita mentamyiz, membezakan mana khalik, mana makhluk. Kita dah kenal supaya tidak terbabas akidah. Dah betul, dah dipegangan akidah dah ada, okey start jalan. Ya. Maknanya kalau makanan tu dah pegang dah kat tangan kita, burger dah pegang dah, apa lagi? Makan lah bagi. Tapi nak makan mana kalau pegang tak boleh. Dia tak pegang lagi, makan nanti lah aku belum pegang lagi, belum ambil lagi. Ambil dulu pegang, lepas tu makan. Mana akidah dah selesai, okey jangan cakap pegang, jalan terus. Ya, jalan suap, pap, kunyah, telan. Oh, ini rasa dia buah durian, patut sedap, mahal. Buah durian angkat letak panggil. Tu angkat letak. Nah, nak beli angkat, tengok harga mahal tak balik. Sekilo 120, mau. Jadi maknanya apa? Dia dah terbuka, dia pegang, buka, dia makan, baru dia rasa. Jadi orang mengenal dengan pegang lain. Situ buah durian, oh buah durian dia tajam tu, nampak luka tangan saya pegang. Tu baru dia pegang. Dah makan belum? Yang ni sebut meleleh-leleh apa? Dia dah makan. Itulah beza ni. Ya. Beza pengenalan antara dia dengan Tuhan, rapat, lagi terang, itu beza. Carilah saya sebelum kita berpindah, cari yang seterang-terang makrifat dengan dia, serapat-rapat, sebab ini akan mempengaruhi di sana. Kalau terang sangat di sini, lagi sana dia dapat lagi lazat, lagi terang. Ada yang melihat setiap masa, ada yang melihat Tuhan buka besok seminggu sekali lah, ada kita ada sebulan sekali, macam itulah. Jadi kekerapan dan keterangan ni tengok di sana besok. Dia bergantung di sini. Kalau sini lagi hebat, di sana dia lagi hebat. Sebab tu para aulia dia apa? Sing tangan baju. Maksud apa? Sungguh-sungguh. Syamir wala tazal zakiran maut dipanisyanuhu zalam. Sing tangan baju kamu. Dia jangan lupakan kematian, sebab lupakan mati itu menjadi manusia itu babas dari jalan Tuhannya. Ya. Ini di antara Tuhan pengarang. Maknanya dia nak bawa kita supaya kita memahami akan mengenal secara kashfin dan cara zauki. Kemudian wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammadin ala alihi wa sahbihi azam as-salatu sunnatullah. Fa inna khaira kullahu bi yadik wa anta bina ra'ufur rahim wa muhaqqiqun. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah.